Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1535. Antara paparan utama. Belanga mengata kuali hitam. Pengkhianat hakiki tidak kenal serik. Keluarga Daim umpama jatuh ditimpa tangga. Ada yang masih bergayut pada dahan rapuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyangkal dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu akuan berkanun SD bekas penolong Gubernur Bank Negara BNM, Datuk Abdul Murad Khalil, kira-kira 24 tahun lalu. Suruhanjaya itu melalui satu kenyataan berkata, rekod menunjukkan Badan Pencegahan Rasuah BPR, kini SPRM, membuka 6 kertas siasatan untuk menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan penerbitan SD itu. Siasatan dijalankan secara mendalam, menyeluruh dan terperinci dengan bantuan BNM termasuk di dalam dan luar negara seperti United Kingdom dan Singapura. Hasil siasatan menunjukkan tiada sebarang kes terhadap Anwar, tegas SPRM. Tun Dr. Mahathir dalam satu sidang media Isnin lalu mempersoalkan mengapa pihak berkuasa tidak menjalankan siasatan terhadap Murad berhubung akuan berkanun SD yang dibuat pada tahun 1999 yang mendakwa Anwar Ibrahim memiliki 3 bilion ringgit dalam lebih 20 akaun bank. Pada 2012, Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa Murad berada dalam keadaan tertekan ketika membuat SD terhadap dakwaan dana dimiliki Anwar. Saifuddin melalui laporan media mendakwa Murad terbang ke Munich, Jerman pada akhir 2004 untuk bertemu Anwar dan memohon maaf berhubung isu SD dibuatnya. Sementara itu, SPRM dalam kenyataan menegaskan dakwaan dibuat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kononnya Badan Anti Rasuah tidak menjalankan siasatan terhadap Anwar berhubung SD Murad merupakan tomahan. Suruhanjaya itu turut menegaskan 6 kertas siasatan tersebut dikemukakan kepada pejabat peguam negara pada 12 Ogos 2002. Malah perkara tersebut berlaku semasa kepimpinan Mahathir sebagai Perdana Menteri, tambahnya lagi. SPRM menegaskan bahawa siasatan terhadap dakwaan itu telah dijalankan oleh Badan Pencegahan Rasuah BPR ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri tetapi ia tidak membuahkan hasil. Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2003. Kini, bekas ahli Parlimen Langkawi itu membangkitkan kembali mengenai dakwaan Abdul Murad itu sambil menyoal mengapa Anwar tidak disiasat kerana rasuah. Untuk rekod, Abdul Murad dilaporkan telah menarik balik akuan berkanun SD yang dibuatnya dan menuduh BPR memaksa beliau menandatangani dokumen tersebut. Bangkai gajah mana mungkin boleh ditutup dengan nyiru. Mungkin kerana sudah tiada apa lagi yang mampu diselindungkan, maka Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba mengalih perhatian rakyat dengan mengeluarkan kenyataan berhubung Melayu yang kononnya akan hilang 10 tahun lagi. Ramai yang membuat analisa bahawa kenyataan yang dikeluarkan hanya sekadar dendam politik dan untuk melarikan diri daripada isu penyiasatan SPRM terhadap dirinya, kroni Tun Dr. Daim Zainuddin dan juga anak-anaknya. Tun Dr. Mahathir sedar bahawa beliau semakin tertekan dan tidak relevan, maka cerita Melayu hilang kuasa dibangkitkan. Kenyataan Mahathir bermotif politik dendam yang cuba menakutkan orang Melayu. Beliau mempersoalkan perpaduan Melayu. Kalau Melayu tidak bersatu, maka Melayu akan hilang 10 tahun lagi. Maksudnya, Melayu akan hilang kuasa politik. Pelik bin ajaib. Beliau mempersoalkan perpecahan setelah terbukti selama ini beliau yang memecah belahkan Melayu. Beliau sekarang bercakap tentang perpaduan setelah beliau yang menjadi penyebab bangsa itu tidak bersatu. Kini, Belanga mula mengata kuali hitam.
Sebanyak 59 badan bukan kerajaan NGO mengambil langkah tegas dengan hadir menyerahkan memorandum di hadapan pejabat Perdana Menteri kemarin. Memorandum yang dianjurkan kumpulan rakyat Malaysia yang peduli dan prihatin KRMYPP itu antara lain menjunjung ketegasan yang di-Pertuan Agong YDPA Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasyah yang menolak sebarang cubaan bagi mengalihkan pentadbiran kerajaan persekutuan. Ura-ura komplot dan percubaan menjatuhkan kerajaan yang sah dan mempunyai legitimasi ini ternyata mengganggu keselesaan dan ketenteraman rakyat. Ia dapat dilihat sebagai pengkhianatan kepada aspirasi rakyat pasca PRU15 dan suatu penghinaan terhadap keabsahan kerajaan perpaduan yang telah dibentuk atas perkenan yang di-Pertuan Agong dengan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata memorandum itu. Tambahnya, kerajaan perpaduan yang baru dibentuk sejak setahun lalu itu dilihat sedaya upaya melaksanakan tugas mengembalikan kestabilan sosio-politik, pembaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup rakyat. Oleh yang demikian, sebarang usaha mengganggu-gugat kestabilan perjalanan pentadbiran negara melalui jalan selain pilihan raya umum yang diadakan selepas tamat tempoh pentadbiran kerajaan adalah tidak wajar dan mesti dihentikan, kata KRMYPP. Hakikatnya, kata badan penggerak itu, majoriti rakyat mahukan pentadbiran kerajaan memberi tumpuan kepada usaha pembangunan negara dan reformasi institusi di samping memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi secara holistik. Namun, terdapat segelintir pihak yang masih belum puas melakukan sabotaj dan hal itu seolah-olah sesuatu aksi penolakan terhadap perubahan kepada sistem yang lebih telus dan baik. Tegas KRMYPP lagi, tanpa sebarang sebab yang kukuh, langkah politiking oleh segelintir politikus adalah suatu tindakan tidak bermoral dan melanggar konsensus nasional. Jika perancangan pintu belakang dan tebuk atap ini berlaku, pastinya akan tercetus konflik berterusan yang menyebabkan kondisi sosiopolitik negara terus terumbang-ambing dan tidak stabil. Malah negara juga semakin bergoncang, seterusnya menjauhkan lagi kepercayaan rakyat dan komuniti global termasuk para pelabur daripada kerajaan yang tidak dipercayai, ujar mereka. Justru sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, badan penggerak itu menggesa mekanisme perundangan diwujudkan bagi mengekalkan pentadbiran kerajaan yang dipilih oleh rakyat sehingga tamat tempoh. Ia seperti pengumbalan Akta Penggal Tetap Parlimen yang disesuaikan dengan merangkumi tindakan menghalang sebarang langkah menjejaskan demokrasi berparlimen dan kestabilan negara. Semua ahli parlimen harus berkhidmat untuk kesejahteraan rakyat dan negara serta wajib menjauhi sebarang cubaan berniat jahat menjatuhkan kerajaan yang sah, kata kenyataan itu lagi. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Mat Akin menerima memorandum tersebut daripada wakil KRMYPP di Seri Perdana Putrajaya. Nampak tak? Jelas sekali ketegasan yang di-Pertuan Agong YDPA Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasyah yang menolak sebarang cubaan bagi mengalihkan pentadbiran kerajaan persekutuan. Namun bagaimana mungkin para pemakan dedak pembangkang begitu aktif menabur fitnah dan mereka cerita berkaitan istana negara? Kebal sangatkah mereka di sisi undang-undang? Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid mengesahkan pihaknya menerima laporan berkaitan dakwaan oleh aktivis Perikatan Nasional PN, Cikgu Bat. Kononnya 3 wakil parti berkenaan telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada hari Isnin lalu. Kes itu akan disiasat dan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, katanya yang dipetik bernama kemarin. Terdahulu, tersebar di media sosial satu salinan laporan polis oleh pihak Istana Negara terhadap Cikgu Bat atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syarin berhubung dakwaan 3 wakil PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong. Laporan tersebut dicatatkan dibuat oleh Pegawai Perhubungan Akhbar Istana Negara Muhammad Husni Yusof di Balai Polis Travers pada 22 Januari lalu. Tindakan itu susulan kenyataan Cikgu Bat dalam sebuah klip video berdurasi 52 saat menerusi aplikasi TikTok bernama Alias Official.
Saya selaku pihak Istana Negara Kuala Lumpur menafikan dakwaan oleh lelaki tersebut iaitu Cikgu Bat dan ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Tujuan saya membuat laporan ini untuk mengambil tindakan lanjut daripada pihak polis berkaitan video tersebut, petik laporan itu yang tersebar di media sosial. Sewajarnya pemfitnah seperti ini tidak lagi dibiarkan sesedap mulut membuat pelbagai tumahan dan fitnah sehingga ketenteraman awam dan kestabilan negara disabotaj dengan sewenang-wenangnya tanpa rasa bersalah. Dia tidak pernah serik. Dia bangga dengan apa yang dilakukannya dan ternyata dia adalah pengkhianat negara. Pihak berkuasa, tolonglah berbuat sesuatu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersedia menghadapkan bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin ke mahkamah bagi dituduh mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM minggu hadapan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kini pihaknya sedang menetapkan tarikh untuk beliau ke mahkamah selepas pihaknya dimaklumkan Daim sudah dibenarkan keluar dari hospital. Pegawai penyiasat dalam perbincangan bagi pertuduhan di mahkamah dikenakan terhadap beliau. Kemungkinan besar minggu depan Daim didakwa, kata Azam dipetik laporan. Rabu lalu, SPRM mendedahkan Jabatan Peguam Negara sudah memberi kebenaran untuk Suruhanjaya itu mendakwa sekutu rapat kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sejak minggu lalu. Walaupun ia ditangguhkan kerana Daim dimasukkan ke hospital. Siasatan terhadap Daim bermula pada Februari 2023 berdasarkan maklumat daripada Kertas Pandora yang mengaitkan tokoh terkemuka di Malaysia dengan kawasan pelindungan cukai luar pesisir. Agensi anti rasuah itu telah memanggil isteri Daim, Tuh Puan Naimah Abdul Khalid dan anak-anak mereka Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin untuk memberikan maklumat mengenai aset milik keluarga itu. Selasa lalu, Naimah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan 12 harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Daim dan keluarganya memfailkan permohonan semakan kehakiman untuk mencabar siasatan itu yang menurut mereka bercanggah dengan perlembagaan. Dalam kekecohan tentang siasatan yang dijalankan itu, Daim dan keluarga ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Satu lagi dana amanah luar pesisir yang ditubuhkan atas nama isteri dan dua anak Daim Zainuddin sedang dalam penelitian pasukan penyiasat SPRM. Ini selepas dokumen bocor baru-baru ini mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Keuangan itu merupakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta ringgit. Azam Baki mengesahkan perkara itu dan berkata mereka sedang meneliti kebocoran data terbaru berkenaan. Ya, kita memang menyiasat perkara ini. Kita dah dapat melalui papers itu dan kita akan verifikasi maklumat betul atau tidak. Sebab perkara ini kita perlu sahkan, kata Azam dipetik Malaysia Kini. Pada 18 Januari, media melaporkan dokumen yang bocor menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri Daim, Naimah Abdul Khalid dan dua anak lelakinya. Dokumen itu diperoleh Konsortium Penyiasat Kewartawanan Penyiasatan ICIJ. Kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa selewat-lewatnya pada 2020 terdapat aset bernilai kira-kira 52.56 juta dolar Amerika Syarikat iaitu sebanyak 244.06 juta ringgit yang dipegang dalam ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ia berlaku di tengah-tengah siasatan berterusan SPRM terhadap kekayaan tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim berikutan pendedahan Pandora Papers pada 2021. Daim pernah berkata bahawa semua kekayaan diperoleh secara sah dan penubuhan amanah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala 2 minggu lalu, Naimah berkata siasatan itu bermotifkan politik dan pihaknya akan menyaman SPRM. Beliau juga menegaskan keluarganya tidak pernah menyembunyikan pemilikan aset di luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya terlibat dalam politik.
Tahniah SPRM, hak rakyat perlu dikembalikan, berlaku adil dan saksama demi kesejahteraan Malaysia. Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal menegaskan faktor kestabilan politik sangat kritikal ketika ini demi menyokong peralihan negara ke arah pasca normal. Beliau berkata tidak seharusnya mana-mana pihak berpolitik secara melampau kerana ini merupakan masa untuk semua pemain politik bertanggungjawab menjayakan peralihan tersebut. Timbalan Presiden Amanah itu turut berkata, ia boleh dilakukan dengan memperkukuhkan dasar-dasar yang diusahakan oleh Perdana Menteri dan bukannya meruntuhkan untuk politik murahan. Dasar kerajaan Madani hari ini adalah memenuhi ciri pasca normal yang tiada rujukan kejayaan sebelumnya. Oleh itu, semua pihak harus membantu menjayakannya, bukan mencari ruang politik untuk membalun sembrono. Tamatlah sudah era parti kerajaan lawan parti pembangkang atau sebaliknya. Era kritikal ini menuntut politik konsensus dalam mencapai kepentingan nasional yang cirinya ialah pemulihan, penyembuhan dan penambahbaikan, katanya dalam satu kenyataan beberapa hari lalu. Pada masa sama, Mujahid berkata, langkah Dubai dan segala jenis langkah hanyalah budaya lapuk untuk selamatkan pihak yang terdesak. Apa yang menyedihkan, kata beliau, ada pihak yang masih bergayut pada dahan yang rapuh untuk tujuan politik sempit mereka. Seluruh sistem diheret bersama dalam peluang terakhir generasi dinosaur politik untuk mencuba. Yang sedihnya, ada pihak yang masih bergayut pada dahan yang rapuh untuk tujuan politik sempit mereka. Saya menyeru pada semua pihak, kalau perlu melangkah maka lakukan. Langkah mensejahterakan negara kerana kita berpeluang untuk melakukan yang terbaik untuk semua pihak dan bukan menjadi keldai untuk tujuan jahat pihak tertentu. Katanya lagi, dilapor Suara Keadilan. Jika dilihat secara nyata, pembangkang dilihat jauh terkebelakang ditinggalkan kerajaan kerana masih meratip tentang DAP yang dianggap salah dalam semua hal yang berlaku dalam negara. Setiausaha Agong Amanah Faiz Fadzil hairan dengan catatan minda Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang terus-menerus menyebut nama DAP seperti tiada isu lain yang boleh diketengahkan. Faiz berkata, Abdul Hadi yang kesihatannya tidak menentu seharusnya bersikap lebih matang dan tidak perlu berterusan mencari salah DAP. Dalam catatan Abdul Hadi pada 22 Januari lalu, Presiden PAS itu mengatakan DAP tidak setia kepada negara dan tidak menghormati kedudukan raja berperlembagaan apabila menetapkan peraturan sendiri berkenaan penggunaan pingat. Abdul Hadi berkata, pada akhir-akhir ini, DAP menunjukkan sikap lebih bermuka-muka kerana tetap mempertahankan prinsip dan konsep perjuangan mereka yang tidak menghormati raja-raja. Rentetan itu, Faiz berkata, Abdul Hadi tidak seharusnya meneruskan sikap yang jauh menyimpang daripada sifat rahmah yang dianjurkan Islam. Bekas adun Permatang Pasir itu juga menjelaskan DAP tidak pernah menolak pingat. Sebaliknya, polisi mereka membenarkan ahli mereka menerima kurniaan pingat hanya selepas tidak lagi berjawatan. Sebagai contoh, dua bekas Exco DAP di Pening menerima kurniaan selepas tidak lagi menjadi Exco. Jadi, mereka tetap hormat dan menghargai kurniaan pingat dan darjah kebesaran. Ironinya, PAS seolah-olah tiada isu lain selain menyebut nama DAP dan membangkitkan sentimen kaum sedangkan polisi DAP tidaklah bermaksud menghasut, menghina Raja-Raja Melayu seperti Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur. Seharusnya Ustaz Hadi yang sedang mendapat rawatan bersikap lebih matang dan sejahtera. Sungguh pun begitu, saya mendoakan kesembuhan buat beliau, katanya di Petik Harapan Daily. Terdahulu, minda Presiden PAS Coretan Abdul Hadi mengundang pelbagai reaksi pengguna media sosial kerana tidak berhenti menyebut nama DAP dalam hantaran-hantaran di Facebook miliknya. 5 hantaran berturut-turut, Presiden PAS itu menyentuh dan mencari salah DAP. Sudah-sudahlah tu, move on. Jom kita bekerja bersama untuk negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan, menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masrul Mala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.